Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara router beroperasi menggunakan contoh kehidupan sebenar ataupun analoginya di dalam kehidupan seharian kita. Okey, untuk kali ini saya mengambil contoh cara roundabout ataupun bulatan berfungsi. Okey. Kat sini kita ada perumahan, kita roundabout dan juga rumah. Okey. Di sini perumahan kita ibaratkan sebagai land. Okey. Perumahan di sini terdapat dalam gambar rajah ini terdapat 4 perumahan iaitu A, B, C dan juga D. So kita ada 4 LAN. 4 LAN di sini terletak di dalam network segmen yang berlainan. Okey. Rumah kita ibaratkan sebagai PC ataupun host. Okey. Seterusnya adalah pintu utama. Okey, kalau korang boleh nampak PUA, PUB, PUC dan juga PUD. Pintu utama di sini, PU ataupun pintu utama kita ibaratkan sebagai gateway. Okey, gateway ataupun default gateway. Okey, seterusnya adalah bulatan. Bulatan di sini kita rujuk ataupun kita ibaratkan sebagai router. Okey, dekat sini kita dah ada LAN, PC, gateway dan juga router. Okey, satu lagi kita ada routing table. Okey, routing table. Okey, routing table di sini kita ibaratkan sebagai contoh dekat bulatan tu biasanya akan ada papan tanda. Betul? Ataupun signboard. Okey, dekat papan tanda ni akan ada, untuk contoh yang ini, papan tanda ini akan memaparkan destinasi dan juga pintu utama. PU. Okey, yang pertama untuk destinasi ke perumahan A, pintu utama yang perlu dilalui adalah PUA. Dan untuk destinasi ke perumahan B, pintu utama yang perlu dilalui adalah PUC. PUB, maafkan saya, PUB. Dan seterusnya untuk C, PUC. Dan untuk perumahan D adalah PUD. Okey, baik. Kita ambil contoh. Sebagai contoh yang pertama adalah untuk perumahan A, untuk setiap perumahan, apabila kita ambil contoh penghuni di dalam perumahan A ingin A1 ingin bergerak ke mengunjungi rumah A2. So dia akan dia akan bergerak melalui perumahan ini sahaja tanpa perlu keluar ke pintu utama. Okey, nampak jelas itu? Okey. Untuk contoh yang kedua, apabila perumahan A ini akan ingin mengunjung ke perumahan B. Ambil contoh, perumahan A1 ingin mengunjungi perumahan B1. Okey, macam mana pergerakannya adalah untuk bergerak ke B1,
daripada A1 ni dia akan melalui pintu utama ataupun PUA. Okey. Sampai dekat PUA ni dia akan merujuk kepada papan tanda. Okey, nampak? Okey, dan dekat papan tanda ini akan memaparkan destinasi. Untuk ke destinasi B, perumahan B, dia perlu melalui pintu utama B. Okey, so daripada sini pengunjung akan tahu dia punya routing. Dia perlulah melalui pintu utama B untuk sampai ke perumahan B2. Okey. Okey, sampai dekat perumahan B2, so dia akan nampak rumah B1. Okey. So di sini korang boleh nampak macam mana router. Okey, papan tanda di sini memainkan peranan macam IP table. Okey. Okey, ini untuk perjalanan daripada A1 ke B1. Okey, seterusnya kita ambil contoh yang lain. Okey, sebagai contoh yang lain, kita tambah satu lagi perumahan, iaitu dekat sini kita ada, maafkan saya, perumahan E. Okey, di dalam perumahan ini akan ada dua juga rumah, E1 dan juga E2. Okey, dua rumah, E1, E2. Okey. Pintu utama PUE. Pintu utama ataupun gateway untuk perumahan E. Okey, so sekarang ni kita ada 5 perumahan ataupun 5 land, dan land yang terbaru adalah land E ataupun perumahan E. Okey. Kita ambil contoh macam mana apabila penghuni daripada C1 ingin berkomunikasi dengan ataupun ingin berkunjung ke E1. C1 ke E1. Okey, di sini daripada C1 dia akan keluar melalui gateway untuk perumahan PUC, iaitu pintu utama C. Okey, apabila sampai dekat router, macam tadi juga dia akan rujuk kepada routing table. Okey, dekat routing table untuk ke perumahan E, so dekat sini tak ada lagi. Dalam papan tanda tu tak ada maklumat lagi untuk ke destinasi perumahan E. Dia kena melalui pintu mana, tapi tak ada. So apa yang berlaku adalah bila pengunjung daripada C1 sampai dekat router ataupun bulatan, paket ini akan istilah dalam routing dia panggil packet drop, ataupun pengunjung tu akan tiba-tiba tak dapat ke mana hala tujuannya. So dia akan berpusing-pusing dan terus berpusing-pusing sampai satu tahap dia akan drop paket tersebut. Okey, faham? Okey, untuk membolehkan perjalanan daripada C1 ke E1 menjadi lancar ataupun ada laluannya, okey, kita kena dalam papan tanda ini kita kena tambah satu lagi, iaitu untuk ke destinasi E. So pintu utama yang perlu dilalui adalah PUE. Okey. So sekarang perjalanannya, so dia dah ada maklumat untuk bergerak ke destinasi perumahan E. So dia berjaya. Okey. So daripada perumahan E1 untuk patah balik ke C1, semua maklumat dah ada, maklumat yang existing. So kunjung mengunjungi dapat dilakukan. Okey. Nampak? Okey. Seterusnya saya cuba bagi contoh yang melibatkan real networking ataupun networking yang sebenar, iaitu menggunakan
mengaitkan dengan situasi sebenar menggunakan IP address. Okey, saya clear dulu semua benda ni. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, sebagai contoh daripada rumah tadi kita ibaratkan sebagai PC. So contoh kita ambil sini adalah PC A1 ataupun perumahan A1, ya, IP dia 192.168.1.2. Okey. Dia punya gateway ataupun gateway IP 192.168.1.1. Okey, ingin berkomunikasi dengan sampai sini dengan D1. Okey, D1 IP dia 10.10.10.10.2. Dia punya gateway punya IP 10.10.10.1. Okey. Daripada A1 kepada A1 kepada D1. Okey. Di sini perjalanannya daripada A1 dia akan sampai dekat dia punya gateway dan dia akan masuk kepada router. Okey, di sini router ataupun roundabout dia akan merujuk kepada seterusnya dia akan lihat kepada routing table ataupun papan tanda. Okey, dekat destinasi ni kita letak maklumat untuk ke perumahan A 192.168.1.0. So sini kita ambil dia punya network address ni adalah .0 dan gateway dia adalah untuk sampai ke network ni dia perlu melalui 192.168.1.1. Okey. Seterusnya adalah 10.10.10.0 dan dia punya gateway nya adalah 10.10.10.1. Okey, nampak? Okey, yang ni yang routing table untuk perumahan A dan juga di sini A, sini D. Okey, so daripada sini, daripada A1, so dia dah sampai kat router, dia akan tengok router punya routing table. So kat sini dah nampak dah untuk ke D ataupun 10.10.10.0 dia kena melalui gateway ni. Ini. Okey, so untuk patah balik D1 kepada A1, so daripada D1 10.10.10.2 dia pergi kepada gateway, keluar gateway, masuk routing. So dekat routing akan tengok alamat 192.168.1.0 kena melalui 192.168.1.1. Okey. So komunikasi antara dua PC ataupun dua rumah menggunakan contoh sebenar IP address dapat berjaya dilakukan. Okey, inilah penerangan seberingkas, saya rasa seberingkas dan asas basic mengenai bagaimana router berfungsi menggunakan contoh analogi ataupun analogi situasi seharian kita. Okey, harap pendengar mendapat benefit ataupun faedah daripada video ini. Sekian, terima kasih.